Lupa lagi. Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sekarang dah pukul 12.30. Hari ni Cik Yat tak ada buat story lah. Hari ni Cik Yat nak ada kerja sikit Cik Yat nak buat. Tapi Cik Yat nak share-share macam mana cara Cik Yat buat kerja. Uh, okay, ready. Okay, hari ni Cik Yat nak share-share lah macam mana cara Cik Yat buat kerja. So, kat sini, designer Cik Yat dia dah buatkan rumah untuk diubah suai. So, dia dah buat dia punya konsep dia. So, sekarang ni kita nak tengok uh, bentuk yang kita nak ubah-ubah suai dengan roughly konsep yang ada dekat belah dalam. So belah dalam dia yang belum di mappingkan lagi apa? Okey. Apa maksud mapping? Mapping ni maksudnya kita nak masukkan dia punya material dia. Lepas tu kalau kata um, illustration daripada designer. Selalunya kan kalau kita nampak dekat billboard kan. Billboard kan kadang-kadang contoh kalau kita lalu dekat highway, so yang mana yang besar-besar tu, okey, developer yang besar-besar tu contohnya macam IJM lah. So IJM selalunya kalau kata dia buat development untuk dia punya perumahan, selalunya contohnya kalau dia buatkan dia punya iklan dia, billboard dia di tepi jalan. Okay, billboard di tepi jalan selalunya dia akan menggunakan uh, 3D illustrator daripada designer. So selalunya dekat situ dia akan mention dia akan mention dekat billboard tu, dia kata ini hanyalah illustration daripada designer. So apa maksudnya illustration daripada designer tu adalah bermaksud kalau kata kita beli rumah tu tak semestinya kita akan dapat macam yang dalam gambar tu. Sebab ini adalah pandangan daripada designer macam mana dia nak mencantikkan rumah tu. Okay, rumah konsep dia masih sama, tapi apa yang dihiaskan dalam rumah tu, di keliling rumah tu adalah illustration daripada designer sahaja. So, janganlah kata nanti kalau kata beli rumah ke ataupun buat rumah ke, so bila tengok dalam gambar tu, tiba-tiba dalam gambar tu ada 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 seti ataupun ada meja makan ataupun ada pokok ataupun ada pelbagai dekat dalam rumah tu untuk mencantikkan rumah tu. So kita claim, kita katakan kat developer tu, kenapa saya tak dapat ni, kenapa saya tak dapat ni, kenapa saya tak dapat ni. So kena faham apa maksud illustration daripada designer. So ini hanyalah gambaran saja yang designer letak dekat dalam rumah tu. So kalau kata kita buat rumah ataupun kita beli rumah, kita boleh hias rumah kita seperti mana yang digambarkan oleh designer. Itulah maksudnya illustration daripada designer. Bukannya kita beli rumah tu, kita dapatlah semua apa yang dilukis dekat dalam 3D tu. Tak macam tu. Okay. So, ini first time. Okay. Ini first time Cik Yan nak buat sharing melalui live. So kalau kata nampak, kena beritahu dekat Cik Yat nampak. So sekejap kena sabar sikit lah sebab ni agak baru untuk Cik Yat. Cik Yat tak pernah live terus buat sharing pasal 3D ni. Jadi Cik Yat cuba-cuba. Boleh. Tapi sekarang ni button ni tak boleh tekan pula. Sekejap
Hmm. Hmm. Okey. Oh, tak boleh share lah. Kalau kita tengah live direct ni, dia tak boleh share terus. Okey, tapi tak apa. Nanti insyaAllah nanti Cik Yat sharekan dalam video macam mana contohnya kalau Cik Yat buat 3D. Tapi tak ada masalah. Uh, kejap. Setiap perkara mesti ada penyelesaiannya. Um, so, bagaimana hari anda hari ini? Cik Yat doakan supaya semua orang dalam keadaan yang sihat. Masih lagi comply kepada PKP, jangan mayang-mayang. Hari ini sebab nak puasa kan. Okay, sempena nak puasa ni, Cik Yat mohon maaf lah kalau sepanjang perkenalan kita ada tutur bahasa Cik Yat ataupun kata-kata Cik Yat yang menyinggung kawan-kawan di dalam page ni. So Cik Yat mohon maaf. So hari ni apa yang Cik Yat buat, Cik Yat tadi pergi beli barang-barang lah sebab Cik Yat stay dengan ibu dengan ayah juga. So rumah ni agak ramai. So dalam keluarga Cik Yat ada 6 orang. Lepas tu kalau termasuk ibu dengan ayah Cik Yat dah ada 8 orang. Lepas tu Cik Yat juga ada seorang pembantu. So ada 9 orang dalam rumah ni. So dia punya preparation tu untuk puasa tu agak banyak lah nak kena prepare supaya kita tak adalah hari-hari nak kena keluar. Sebab kita pun dalam tempoh PKP, so kita tak boleh lah kerap-kerap keluar. So hari ni apa yang Cik Yat buat, pagi-pagi lagi Cik Yat dah keluar, Cik Yat pergi membeli barang-barang keperluan untuk preparation untuk puasa. So anda semua macam mana? Dah buat preparation belum? Kalau tak boleh share lah. Tak apa, nanti Cik Yat godek-godek lagi. So hari ni tak dapatlah Cik Yat nak tunjuk 3D. Tapi tak ada masalah. So Cik Yat terangkan lagi lah pasal yang 3D ni. So kalau selalunya kalau kita buat 3D, selalu kita akan buat konsep dulu. Okey, kita buat konsep untuk 3D dulu, kita naikkan 3D dan kita tak mapping lagi. So bila kita confirm dengan klien, bentuk rumah dia lebih kurang dalam konsep yang kita tunjuk tu, so baru kita akan start mapping. So siapa yang baru join live ni, apa tu mapping? Mapping tu maksudnya contohnya, cat. Cat dinding kan. Cat dinding kita nak colourkan cat dinding tu warna apa? So tu yang maksud dia mapping. Maknanya kita warnakan dinding tu, contohnya kita kata kita nak colour pastel, colour chocolate pastel ataupun kita nak colour cream. So kita colourkan dinding tu ikut colour yang bersesuaian. Okey. Lepas tu contohnya apa lagi masuk mapping? Okey, mapping tu contohnya macam kita punya tiles, ada bentuk tiles, kita tunjukkan dia punya finishing dia, bentuk tiles tu. Contohnya kalau kita kata tiles tu kita nak saiz 2x2, okey, 2x2 ataupun saiz apa, 1x2. So kita akan mappingkan ikut saiz yang kita nak dekat dalam sesuatu tempat tu. Ataupun mapping tu apa maksud dia? Contohnya mapping tu kalau kata kita kayu. Okey, selalunya pada kita punya built-in cabinet lah. So built-in cabinet kan kita ada pelbagai. So ada built-in cabinet yang aluminium, ada yang built-in cabinet kita pakai chipboard, ada yang kita pakai nyato. So nanti kita akan colourkan atau kita mappingkan built-in cabinet kita. Kalau contohnya kalau kita pakai laminate, laminate pada kita punya built-in cabinet. So apa yang kita buat, kita selalunya kita search dekat dalam internet ataupun kadang-kadang selalunya kita akan dapat daripada supplier.
Oh, so supplier, so selalunya kalau kita deal dengan ada supplier, supplier tu dah bagi dekat kita dah jenis-jenis dia punya finishing dia. So kita ambil daripada salah satu um, apa design yang ada pada supplier bagi dekat kita tu, dan kita akan masukkan dalam 3D kita. So itu akan menampakkan lebih real berbanding kalau kita kata kita ambil daripada Google. Okay, tak ada masalah untuk ambil daripada Google, tapi kena tengoklah dia punya size dia. Jangan terlalu kecil dia punya pixel dia. Contoh pixel, kalau kata 150 kali 150, itu pixel tu kecil. Okay, pixel tu kecil. Maknanya kalau kata kita mapping, nanti dia macam, biasalah kalau kita macam kita ambil gambar kan, kita ambil gambar, lepas tu kita masukkan dekat dalam, kita pastekan dalam kita punya words lah contohnya. Lepas tu kita besarkan. So bila kita besarkan dia, apa masalah yang jadi? So kita akan nampak macam dia pecah, dia macam ada kotak. Itu maksudnya kalau kata pixel tu kecil. So normally kalau mapping selalunya kita akan ambil 900 ke atas. So dia akan lebih cantik. Berbanding kalau kata kita ambil yang saiz dia 200 kali 200 ke ataupun 200 kali 150 ke. So nanti dia punya tekstur tu, dia punya mapping tu agak kecil. Bila kita masukkan dalam 3D kita nanti, dia akan tak cantik. So bila kita print nanti, kita tak akan nampak tekstur tu. Kita tak akan nampak bentuk yang kita nak tu. Itu contoh daripada 3D lah. So Cik Yat agak ralat lah juga sebenarnya ni, sebab Cik Yat tak dapat nak tunjuk. Walaupun di sini di dalam Facebook ni dia ada butang share screen, tapi Cik Yat tak dapat nak tunjuk semasa kita live. Masa tak live tadi Cik Yat tekan okey. So bila kita live dia tak boleh. So nanti takkanlah Cik Yat nak end live lepas tu nak masuk balik kan. So tak apa. Nanti lepas ni Cik Yat godek-godek lagi. Okey. So kalau kata nak tahu lagi pasal 3D ni, ada pelbagai lagi 3D. Sebab kadang-kadang kan orang akan selalu tanya dengan Cik Yat, okey, berapa lama 3D ni nak siap? Okey, selalunya apa yang Cik Yat buat? Okey, selalunya apa yang Cik Yat buat daripada plan. Okey, daripada plan kita confirm plan tu. So daripada plan tu bila dah confirm dengan klien, sebelum kita naikkan 3D, so selalunya saya akan mention dekat klien lah. So selalunya tempoh kalau kata kita buat 3D tu lebih kurang tempoh dia dalam 5 ke 10 hari. Okay. Dia berdasarkan kepada keluasan rumah tu. So kalau kata rumah tu kecil, 3D-nya cepatlah. Tapi kalau kata rumah tu agak besar keluasan dia, so dia ambil masa untuk kita nak buatkan 3D rumah. Sebab selalunya kalau 3D, kita tak terus naikkan dia 3D. Selalunya kita akan kena sketch dulu. Okay, kita kena sketch dulu, kita kena gambarkan dulu macam mana bentuk yang kita nak buat. Lepas tu dengan gambar-gambar daripada klien, bagi dekat kita, so kita dah tahu apa konsep yang dia nak untuk rumah tu. Lepas tu kita improvisekan lagi sebab sometimes gambar-gambar yang diambil tu terlalu banyak, so kita nak combinekan dia menjadi satu yang lebih wow. Okey, lepas tu nanti baru daripada konsep sketch kita tu, barulah kita boleh naikkan 3D. Okey, 3D. Macam mana Cik Yat buat 3D? Okey, 3D selalunya kita akan pakai software lah. So software, dia ada banyak jenis software. So yang common, common selalu orang guna adalah satu SketchUp. Itu common. SketchUp, so dia ada banyak version lah. So sekarang ni version dia dah sampai yang sekarang ni lah, yang latest sekali 2020. Tapi Cik Yat tak pernah guna lagi yang 2020 tu. Cik Yat still guna yang 2019 lah. So
Selain daripada SketchUp, so dia ada juga lagi satu namanya 3D Max. Okey, ini selalunya common lah kalau orang kata nak guna yang 3D Max ni. Tetapi selalunya kalau 3D Max ni, dia more into kepada ID. So kalau kata, apa tu ID? Okay, ID tu adalah interior design. So maknanya hiasan dalaman yang kita hiaskan dalam rumah kita tu. Okay, yang bestnya pakai 3D Max ni kalau kita buat Hai Fiza, apa khabar Fiza? Terima kasih. Okay, selalunya apa yang kita kalau kata 3D Max lah, 3D Max kalau kita buat untuk ID. Okay, kalau kata kita buat untuk ID, contohnya lah, kan dekat contohnya satu contoh selalunya apa yang kita buat. Okey, contohnya katil. Konsep yang mudah. Katil dalam bilik kita. So dalam bilik kita tu kita ada selimut, betul. Dalam katil tu kita akan ada selimut. So sometimes kan kalau kita nampak yang desainnya ni, contohnya selalunya dia akan ambil katil, mapping selimut, cantik, tegang je. Dia macam tak nampak real life, tak nampak macam realiti langsung. So selalunya kalau kata kita nak buat dia bentuk dia macam ada kedut-kedut, lepas tu kadang-kadang kita buka selimut tu, kita biarkan dia macam selalunya kalau kita buka selimut, dia macam selimut atas kaki kita tu macam tertarik, lepas tu bentuk bantal kita ada kembung. So 3D Max paling bagus untuk buat. Okay. Lepas tu bila kita dah buat yang tu, dan baru kita convertkan dan kita akan masukkan dalam SketchUp. Supaya dia nampak lebih real berbanding dengan kalau kata kita buat macam straight macam tu je. So selalunya kalau kita nampak macam 3D yang cantik-cantik tu, selalunya diorang ambil daripada situlah. Kadang-kadang diorang buat sendiri. Okay. Macam SketchUp ni kadang-kadang dia ada dia punya warehouse dia, macam warehouse tu macam library lah. Dia ada macam ada banyak daripada orang-orang yang pernah buat tu. So orang-orang ni dia bermurah hati, dia masukkan dalam SketchUp. So untuk orang lain untuk nak gunakan tu dah tak ada masalah. Tu sangat bagusnya SketchUp dan sangat bagusnya 3D Max. Okay. Lain daripada tu, yang 3D ni dia agak susah juga kalau kita nak bercerita sahaja, tapi tak apa, nanti satu hari nanti Cik Yat akan buatkan live bukan live, video. Video pasal 3D. So ingat tak hari tu video Cik Yat? Cik Yat pernah buat video pasal bagaimana kita nak dapatkan idea untuk banner rumah. Macam mana kita nak dapatkan permulaan idea untuk nak banner rumah. Okay, Cik Yat ambil konsep daripada rumah impian Cik Yat, Mikasa. Okay, so yang tu video tu hanya sampai bagaimana kita nak dapatkan konsep rumah impian kita. Okay, itu adalah episod 1. So episod yang kedua, Cik Yat akan buat 3D, naikkan bentuk rumah Mikasa, rumah impian Cik Yat. So, tapi Cik Yat takkan postkan dalam page ni. So, apa yang Cik Yat, di mana Cik Yat akan post, Cik Yat akan masukkan dalam grup Nak Rumah Impian. Cik Yat akan masukkan dalam grup Nak Rumah Impian. So, kalau kata anda nak tengok episod yang seterusnya, yang 3D tu, anda boleh join, masuk dalam grup Nak Rumah Impian. So, just join saja. So, nanti Cik Yat akan approve lah. So, dekat situ nanti boleh tengok episod yang seterusnya. Episod macam mana Cik Yat naikkan konsep 3D. Yang pertama ni kita naikkan konsep 3D lah, episod dia tu. Macam mana permulaan Cik Yat buat untuk nak naikkan konsep 3D tu. Best ke best? So tapi
Cik Yat minta yang tu lah. Cik Yat minta anda semua join. Okay, join dalam grup Nak Rumah Impian. Join grup Nak Rumah Impian dan bolehlah tengok video Cik Yat mengenai konsep 3D untuk Mikasa House. So itu adalah nama rumah impian Cik Yat, Mikasa. Okey. Setiap orang ada impian, setiap orang ada keinginan, setiap orang ada kehendak. So kalau kata kita mempunyai impian, kita mempunyai kehendak, kita namakan impian kita tu. So macam Cik Yat lah. Macam Cik Yat suka rumah impian Cik Yat ni ada nama. Rumah impian Cik Yat ni ada nama. So nama rumah impian Cik Yat ni adalah Mikasa. So kalau kata hari-hari kan, bila teringat je, oh Mikasa. Oh itu rumah impian Cik Yat, tu rumah impian Cik Yat. So kalau anda ada rumah impian anda juga, namakan rumah impian tu. Tak kisahlah nama apa pun asalkan anda berkenan nama tu. Supaya anda ingat terpahat dekat dalam minda rumah impian anda semua. Ataupun apa saja impian. Tak semestinya kalau kata rumah impian saja. Kalau kata impian nak pergi travel, contohnya kita dah buat dah impian kita dah nak buat, kita dah nak ada impian nak pergi ke London contohnya. So kita namakan impian kita tu London 2.0. Itulah orang selalu namakan apa saja impian dia. So bila akan rasa macam seronok, oh aku ada impian. So impian aku adalah London 2.0. Nama pun macam best kan. Itulah kita namakan impian kita. So sebab apa kita perlu namakan impian kita supaya dia menjadi kenyataan. Itu bestnya bila kita namakan impian kita. So macam Cik Yat namakan rumah impian Cik Yat Mikasa. So Cik Yat lepas ni Cik Yat minta semua siapa kata nak tengok episod yang kedua Mikasa, boleh join grup Nak Rumah Impian. Okay, join Nak Rumah Impian. Dekat situ Cik Yat akan lagi banyak buat sharing, Cik Yat akan banyak lagi buat video, Cik Yat akan banyak lagi buat bermacam-macam lagi dalam grup tu supaya kita semua mendapat manfaat, supaya kita semua mendapat ilmu yang dekat dalam grup tu. So dia lebih seronok. Lebih seronok sebab sekarang ni pun Cik Yat seronok nak buat video. Cik Yat tengah seronok nak buat video ni. Cik Yat pun godek-godek lah juga nak buat video ni. Tapi Alhamdulillah, bila kita ada passion untuk nak buat sesuatu, kita dapat melakukannya dengan baik. So, anda pun perlu ada passion. Perlu ada passion untuk melakukan yang lebih baik. So, apa passion Cik Yat? Sekarang ni passion Cik Yat adalah buat video. Cik Yat buat sendiri video tu. Mungkin Cik Yat ni tak pro lah. Cik Yat ni amatur je. Tapi masih boleh lah kalau kata nak buat video yang supaya semua orang mendapat manfaat daripada video Cik Yat. So tunggu episod Cik Yat yang kedua, konsep rumah Mikasa. Rumah impian Cik Yat. Episod kedua dalam grup Nak Rumah Impian. So jangan lupa join Nak Rumah Impian. Okey, setakat ni saja daripada Cik Yat. Cik Yat pun dah membebel, dah berceloteh hampir 25 minit. So harap semua orang mendapat manfaat, dapat ilmu daripada sharing Cik Yat. Cik Yat bukanlah pandai sangat, tapi Cik Yat share apa yang Cik Yat tahu. So mungkin ada orang, anda ada yang lebih pandai daripada Cik Yat. Tapi mungkin dengan ilmu yang sedikit ni, apa yang Cik Yat tahu ni, insya-Allah lebih ramai lagi orang akan tahu dan lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing Cik Yat. So ini sahaja daripada Cik Yat. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye.